kita akan mengajukan satu soalan ya kepada Puan Fazilah ya mengenai dengan bagaimanakah Lembaga Kemajuan Ekonomi bekerjasama dengan pejabat peguam negara untuk meraihkan Hari Harta Intelek Sedunia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu dari usaha Lembaga Kemajuan Ekonomi untuk meraihkan Hari Harta Intelek Sedunia ini, kami telah yang bertemakan Visionary Innovator, kami telah mengadakan pertandingan iPoster khususnya untuk belia-belia yang berumur dalam lingkungan 13 sehingga 30 tahun. Ia dilancarkan pada 1 hari bulan Mac. Matlamat pertandingan tersebut adalah untuk menarik minat di kalangan belia-belia untuk mendedahkan daya kreativiti dan inovasi mereka ya. Dari kami menerima 45 yang mendaftar, tapi hanya 17 penyertaan yang menepati kriteria pertandingan yang berdasarkan trademark, tanda perniagaan, industrial design, reka bentuk, paten ciptaan. 3 pemenang telah dipilih. Penyampaian hadiah kepada pemenang tersebut akan diadakan besok hari Khamis bertempat di Knowledge Hub, Kampung Anggerak Desa. Untuk makluman, pertandingan iPoster ini ditaja sepenuhnya oleh Baiduri Bank Berhad dan Lembaga Kemajuan Ekonomi. Pengunjung dialulukan untuk melihat pameran-pameran ini yang akan dilangsungkan bermula besok selama 1 bulan ya. Poster-poster tersebut juga akan dimuatkan dalam laman web Facebook World Intellectual Property Organisation. Ia adalah untuk memberikan fahaman awam bagaimana memelihara harta intelek, hak harta intelek ya. Juga kalau dapat dilihat daripada map yang ada sekarang ini, yang kita juga negara Brunei Darussalam telah ditandakan sebagai salah satu negara yang ikut mempromosikan harta-harta intelek sedunia. Ia meletakkan negara kita bersama dengan 72 negara seluruh dunia yang menghormati kepentingan perlindungan harta intelek. Ya. Jadi itu dapat kita mendengarkan penjelasannya bagaimana Lembaga Kemajuan Ekonomi bekerjasama dengan pejabat peguam negara untuk meraihkan Harta Intelek Sedunia. Jadi ingin kita bertanyakan kepada Puan Nur Azizah, apakah sebetulnya dia Hari Harta Intelektual Sedunia ini? Mungkin dapat dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Hari Harta Intelektual Sedunia ini ataupun dipanggil juga dengan World Intellectual Property Day adalah hari yang diraikan di seluruh dunia pada tarikh 26 hari bulan April setiap tahun oleh negara-negara yang menjadi ahli yang sudah ahli kepada pertubuhan harta intelektual sedunia ataupun dipanggil World Intellectual Property Organisation, ringkasnya WIPO. Negara di mana negara ketani, negara Brunei Darussalam telah pun menjadi ahli kepada pertubuhan dunia tersebut sejak tahun 1994. Dan sekarang pertubuhan yang sama telah memiliki ahli sebanyak 185. Ini adalah kali pertama sambutan Hari Harta Intelektual ini diadakan ialah pada tahun 2000. Jadi tahun ini sambutannya telah memasuki tahun yang ke-12. Pada tahun ini alhamdulillah pejabat peguam negara telah berganding bahu dengan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei untuk menganjurkan sambutan sempena Hari Harta Intelektual Sedunia ini untuk kali yang pertamanya ni. Kali pertama jurung-jurung kali diadakan di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Ya baik. Beralih kepada Puan Fazilah pula ya. Selain daripada Hari Harta Intelek Sedunia ini, adakah pihak Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei ini
seterusnya bercadang untuk mempromosikan kesedaran awam mengenai dengan harta intelek ini? Terima kasih. Ya, selain dari aktiviti yang telah saya sebutkan tadi, pihak Lembaga Kemajuan Ekonomi akan mengadakan satu taklimat yang bertajuk Universiti sebagai Penggerak Pertubuhan Ekonomi, Keusahawanan di Akademia. Dalam bahasa Inggerisnya, University as Engines of Economic Growth, Entrepreneurship and Academia. Taklimat ini adalah hasil kerjasama di antara Universiti Brunei Darussalam kita, Universiti Singapore Enterprise dan Lembaga Kemajuan Ekonomi. Ia akan berlangsung pada hari Isnin, minggu depan 30 hari bulan, bermula jam 9 pagi, bertempat di Dewan Kuliah Ilia, bangunan Universiti Brunei Darussalam. Kami juga mengambil kesempatan pada hari tersebut untuk mempamerkan poster-poster hak intelek yang telah disumbangkan oleh United States Patent and Trademark Office melalui Kedutaan Amerika Syarikat di Brunei Darussalam. Jadi orang ramai sangatlah dialu-alukan datang untuk pameran poster-poster harta intelek tersebut. Dan pihak UBD juga akan mempamerkan hasil-hasil penyelidikan mereka pada hari tersebut. Ia berlangsung sehingga dari 30 hari bulan sehingga 5 hari bulan Mei. 3 hingga 5 hari bulan. Jadi selama 3 hari? 3 hari. 3 hari. Jadi 5 hari, Tuan. 5 hari? Ya. Oh, 1 hingga 5? 30 hari bulan. Ya, 30 sehingga 4 hari bulan. 4 hari bulan jadi 5 hari. Jadi tarikh 26 April ni apakah signifikasinya sebenarnya, Puan? Tarikh 26 April dipilih kerana ia bersempena dengan hari bila mana konvensyen yang menubuhkan pertubuhan harta intelektual sedunia ini dikuatkuasakan. Jadi besok hari dikirakan ulang tahun pertubuhan harta intelektual sedunia. Ya, iaitu yang ke-42 tahun. Yang ke-42 tahun. Tapi di negara kita Brunei Darussalam ia julung-julung kalinya diadakan. Sambutan Hari Harta Intelektual Sedunia kali pertama diadakan di Brunei, yang ke-12 kali diadakan di seluruh dunia. Dan ia juga adalah merupakan tarikh hari Persatuan Harta Intelektual Sedunia ini ditubuhkan. Jadi mungkin ada kepentingan yang tersendiri. Apakah kepentingan Hari Harta Intelektual Sedunia ini? Hari Harta Intelektual Sedunia ini dianggap penting kerana ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat secara amnya terhadap kepentingan harta intelektual, terutama sekali terhadap kepentingan untuk melindungi harta intelektualannya. Kemudian ia juga dengan mengadakan sambutan ini, ia diharap akan dapat memberi rangsangan dan menggalakkan untuk mana-mana lapisan masyarakat kita ni untuk berinovasi dan untuk meneruskan kreativiti mereka, dan juga untuk menanam rasa hormat kepada sumbangan-sumbangan yang dihasilkan oleh komuniti harta intelektual ini. Dan pada masa yang sama, dengan mengadakan sambutan ini juga membuktikan komitmen negara kita ni untuk mengembangkan harta intelektualannya di dalam negara kita ni sendiri. Ya. Puan, saya tertarik tentang salah satu daripada istilahnya ialah tentang kreativiti manusia itu sendiri. Ini ada kaitannya dengan harta intelek itu sendiri. Jadi bagaimana kalau kita mengetahui sebahagian daripada harta intelek yang perlu untuk kita ketahui. Misalnya saja saya beri contoh, misalnya karya-karya muzik ya yang akan dipamer. Adakah ini kadang-kadang copyright itu ada apakah itu boleh dikategorikan sebagai harta intelek? Secara ringkasnya, harta intelektual adalah hasil produk minda manusia sendiri yang difikirkan, apa saja yang dapat difikirkan oleh manusia ni, dan ia adalah dikira berharga. Itulah sebabnya ia dipanggil harta, walaupun ia sebenarnya jenis harta yang tidak ketara, yang tidak nampak. Ia berbeza daripada harta-harta yang kita ni dapat saksikan setiap hari, macam rumah dan kereta yang kita miliki
Tapi harta intelektual ini merupakan yang dihasilkan dari buah fikiran manusia sendiri yang seperti tadi seperti reka cipta, juga termasuk simbol, jenama, brand, karya seni, segala karya tulisan dan termasuk juga fotografi dan perisian komputer, software dan macam-macam lagi Macam lagi betul. Itu yang sebetulnya sebenarnya harta intelektual ini banyak kategorinya. Saya bagi contoh saja, termasuklah tanda-tanda perniagaan. Mereka Cop daripada perniagaan tersebut. Adakah itu dipanggil daripada harta daripada dia tertakluk kepada apa yang ada di dalam cop itu, apa yang simbolnya atau logo yang ada di dalam itu. Kemudian juga kategori harta intelektual ini juga termasuk paten, reka bentuk susun atur dan juga hak cipta. Hak cipta. Mungkin sebahagian daripada penulis-penulis yang kata orang mengarang atau mencipta macam sastra, puisi, kemudian banyak lagi. Itu adalah sebahagian daripada harta intelektual itu. Itu termasuk di bawah hak cipta. Hak cipta. Alhamdulillah ya. Jadi bagi sambutan Hari Harta Intelektual Sedunia ini ada tema yang dikhususkan? Tema pada tahun ini ialah visionary innovator ataupun innovator yang berwawasan. Yang mana ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan penghormatan kepada sumbangan kreativiti oleh inovator-inovator yang terdahulu. Sumbangan mereka ini telah menolong ekonomi negara yang berlainan untuk berkembang. Jadi macam mana pencapaian Puan Fazilah, pencapaian hasil daripada harta intelektual ini jika kita lihat dari segi ekonomi itu sendiri? Seperti misi-misi yang sejajar dengan misi Lembaga Kemajuan Ekonomi dan dari pejabat paten, kami akan sentiasa komited untuk memberikan sokongan bagi ekosistem inovasi kebangsaan. Untuk seperti misi yang saya katakan Lembaga Kemajuan Ekonomi adalah mempelbagaikan ekonomi dengan menarik pelaburan dan mengukuhkan perkembangan perniagaan tempatan melalui penyelidikan, inovasi serta commercialization, research, innovation dan commercialization. Alhamdulillah. Jadi beralih kita misalnya saja kepada Puan Nur Azizah sebagai pegawai undang-undang, apakah tindakan yang bersesuaian sekiranya lah hak cipta ataupun paten-paten tersebut ditiru? Jadi apakah ada undang-undang yang tertentu bagi mereka yang kata orang membuat kesalahan? Sudah tentu. Salah satu sebab kenapa undang-undang untuk melindungi berbagai jenis harta intelektual di negara Brunei Darussalam ini diadakan ialah untuk melindungi pencipta-pencipta ataupun karyawan-karyawan yang berada di negara kita ini sendiri. Jadi memang ada undang-undang yang khusus untuk berlainan jenis harta intelektual. Jadi yang macam yang Tuan tadi katakan seperti karya tulis atau karya seni, ia boleh dilindungi di bawah hak cipta. Dan kita memang ada sudah undang-undang yang untuk melindungi, akta yang melindungi hak cipta tersebut. Hak cipta tersebut ia mengikut aturannya dan berapa lama ia boleh dilindungi. Alhamdulillah, di mana satu ketika juga kita telah pun mendengar di mana Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga telah pun memberikan satu mandat kepada mereka yang menyalahgunakan tentang hak cipta, misalnya saja DVD, kemudian apa kata orang ke DVD yang pirate, DVD yang tidak menghasilkan cetak rompak. Ini adalah satu lagi kejayaan bagi negara kita untuk melindungi hak-hak tersebut, ya Puan. Jadi bagaimana
kalau kita sentuhlah sedikit sebahagian daripada itu. Secara ringkasnya, jika terjadi penyalahgunaan ke atas hak harta intelektual ni, ia secara amnya ada dua cara yang boleh, tindakan yang boleh diambil, sama ada melalui tindakan sivil ataupun jenayah. Kalau sekiranya berlaku pencerobohan, yang hak yang mempunyai pemilik hak tersebut, ia boleh melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa seperti polis ataupun pihak custom. Jadi di sini apakah peranan bahagian harta intelektual khususnya daripada pejabat peguam negara? Bahagian harta intelektual pejabat peguam negara adalah salah satu daripada 8 bahagian yang terdapat di bawah pejabat peguam negara. Bahagian harta intelektual ini bertanggungjawab bagi pengurusan dan pentadbiran sistem dan undang-undang yang berkaitan dengan semua jenis harta intelektual seperti tanda-tanda perniagaan, reka bentuk susunatur, hak dan hak cipta, kecualilah paten. Kerana pada masa ini pentadbiran paten telah pun diambil alih oleh pejabat pendaftaran paten di bawah Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, yang mana telah ditubuhkan pada awal tahun ini, 1 Januari tahun ini. Iya. Jadi seterusnya kita akan mengetahui juga bagaimanakah hari harta intelektual ini sedunia ini ada sambutan yang akan disambut. Apakah acara serta aktiviti yang akan diadakan? Mungkin Dayan dapat dalam meraihkan sambutan Hari Harta Intelektual Sedunia ini, pelbagai cara dan aktiviti telah pun disusun untuk sebelum, semasa dan selepas Hari Harta Intelektual itu sendiri, dan dimulakan dengan kemuncaknya akan diadakan dengan satu majlis sempena hari tersebut yang akan diadakan pada besok pagi, iaitu 26 April. Kemudian pejabat peguam negara juga akan membuat 5 penerbitan mingguan artikel-artikel mengenai dengan berbagai jenis harta intelektual yang akan dibuat dalam semua akhbar tempatan pada setiap hari Sabtu bermula pada 21 April minggu lepas sudah, dan tajuknya minggu lepas dimulakan dengan pengenalan mengenai dengan harta intelektual dan juga tanda-tanda perniagaan. Kemudian artikel yang kedua yang akan dikeluarkan pada hari Sabtu ini 28 April ialah berkaitan dengan hak cipta. Kemudian pada minggu ketiga pada 5 Mei artikelnya akan menyentuh mengenai dengan paten, dan kemudian artikel untuk minggu yang keempat yang dikeluarkan pada 12 Mei adalah berkaitan dengan reka bentuk perindustrian, manakala pada minggu yang terakhir pada 19 Mei artikelnya akan menyentuh mengenai dengan pengetahuan tradisional ataupun traditional knowledge. Orang ramai adalah digalakkan untuk membacalah artikel-artikel ini untuk lebih memahami berlainan jenis harta intelektual. Alhamdulillah. Kemudian aktiviti seterusnya sebenarnya banyak ini aktivitinya. Satu pameran akan diadakan selama 3 hari bermula pada besok 26 April hingga 28 April. Peserta-peserta pameran adalah terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan sendiri, termasuk agensi-agensi penguatkuasaan, sektor swasta, SMEs dan pemenang anugerah cipta. Pada masa yang sama, jualan-jualan produk dari perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan tanda-tanda perniagaan mereka juga akan dipamerkan. Dibuatlah di jualan. mana dia akan diadakan, Puan? Kesemua aktiviti ini akan mengambil tempat di bangunan undang-undang dan mahkamah yang di Jalan Tutong Alhamdulillah. Beralih kita kepada Puan Fazilah selaku Pegawai Perhubungan Awam bahagian Pejabat Paten Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei Darussalam. Mungkin
apakah lagi yang perlu ataupun ingin disampaikan dari pihak lembaga tersebut? Ya, dari Lembaga Kemajuan Ekonomi dalam insyaAllah dalam masa terdekat ini ingin sekali bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan kementerian-kementerian yang tertentu untuk mempromosikan dan meningkatkan fahaman harta intelek, kerana ini adalah enjin untuk perkembangannya ekonomi untuk negara Brunei Darussalam. Jadi insyaAllah kalau sama-sama berusaha, kita akan dapat membangun negara yang akan dapat diiktirafkan dengan negara-negara yang telah advance dalam perniagaan dan perindustrian. Ya, dalam masa yang sama juga kita dapat mengawal tentang produk-produk ataupun paten-paten ataupun harta intelektual itu di dalam negara kita juga. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang Puan Nur Azizah katakan sebentar tadi, banyak aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung. Jadi mungkin ada saranan ataupun yang ingin disampaikan khususnya kepada penonton bagi pihak peguam negara sendiri. Akhir kata saya ingin mengalu-ngalukan orang ramai untuk datang beramai-ramai ke bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah bagi menyaksikan pameran dan juga sebenarnya ada lagi banyak aktiviti-aktiviti lain yang akan diadakan seperti tayangan filem, satu filem yang dipanggil berjudul Illicit juga akan diadakan pada 26 April besok jam 2:30 petang. Bertempat di bangunan yang sama, bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah, dan juga kami juga akan mengadakan klinik-klinik harta intelektual pada sekali setiap minggu untuk 4 minggu. Jadi klinik-klinik harta intelektual ini dibukakan kepada orang ramai untuk berinteraksi dan apa yang akan kami mohon penjelasan mohon penjelasan kita akan memberi sedikit maklumat taklimat kemudian selepas itu kita bukakan untuk mana-mana pihak untuk tampil ke hadapan tampil ke hadapan dan untuk membincangkan apa-apa isu yang mereka ingin bincangkanlah mengenai dengan hak-hak mereka. Sebetulnya hak-hak tersebut mungkin ini adalah satu lagi kegiatan yang baru juga mungkin seperti mana yang telah kita ketahui ini adalah jurung-jurung kali bagi hari harta intelek sedunia ini diadakan di negara kita Brunei Darussalam, dan ini memberigakan lagi kepada orang ramai yang mempunyai kepentingan di dalam menjaga hak cipta mereka sendiri Puan dan mungkin ada saranan-saranan yang perlu untuk disampaikan Puan Fazilah kepada khas kepada memang mereka yang akan menghadiri majlis tersebut hari menyambut hari harta intelek ini. Ya, diharap orang ramai akan datang menolong mempromosikan hari untuk mendapat lebih fahaman bagaimana hak cipta harta intelek ini sangat berharga untuk dilindungi seperti untuk mempromosikan negara kita untuk setanding dengan negara-negara yang sudah membangun. Baik, jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Puan Fazilah Abdul Rahman, iaitu Pegawai Perhubungan Awam, Pejabat Paten Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei Darussalam. Terima kasih Puan. Dan juga Puan Dayang Nur Azizah Haji Muhammad Jaafar, jadi Timbalan Pendaftar Pegawai Undang-Undang Akanan Harta Intelek.